أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, hari yang seterusnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Moga-moga Allah terus memberikan kekuatan kepada kita, terus memberikan panduan kepada kita dalam meneruskan kehidupan berpandukan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Semalam dengan Ustaz Tar, hari ini dengan Ustaz Tir ya. Moga-moga kita makin ceria Ustaz ya. InsyaAllah. Dan mendoakan pada tuan-tuan yang berada di rumah terus bersemangat ya, terus dengan semangat dan tenaga untuk berada pada bulan Ramadan. Dan sebagaimana kita maklum bulan Ramadan Ustaz ya. Bulan Ramadan ini adalah bulan bila difardukan puasa pada 2 Hijrah, adalah bulan di mana umat Islam diminta ataupun terlibat dengan peperangan Badar ya, menunjukkan bahawa Ramadan bukan tanda kelemahan, tetapi Ramadan adalah bulan perjuangan. Mari sama-sama kita mulakan Ustaz ya dengan doa ringkas kita pada hari ini. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita lihat, kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 466 pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9, kita menyambung kepada apakah yang diujarkan ataupun yang dinyatakan oleh para malaikat, doa mereka dan pertolongan malaikat pembawa arash kepada orang-orang yang beriman. Seterusnya pada ayat 10 hingga 12, pengakuan orang kafir atas kesilapan dan dosa mereka, dan ayat 13 hingga 16, peringatan tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah dan bagaimana fadl kurniaan Allah kepada orang-orang yang beriman yang kita ingin semak agar kita sama-sama dapat hargainya pada bulan Ramadan penuh barakah ini insya-Allah. Mari sama-sama kita baca ayat 8 hingga 11 memulakan majlis kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di awal Ramadan dan mudah-mudahan kita dapat meneruskan lagi semangat kita di bulan Ramadan, supaya kita menjadi makin hari di bulan Ramadan menuju ke 10 hari kita makin bersemangat. Kalau boleh biarlah macam orang belum lagi lah Ustaz Fas ya. Makin sampai penamat kita makin bersemangat. Jangan ada setengah tu Ustaz Fas dia kata, Ustaz saya sebelum Ramadan tu sebulan tu saya dah mula baca Quran. Saya nak pulun habis. Maksudnya awal Ramadan, tengah Ramadan saya dah khatam. Jadi akhir tu saya relax sikit. Nampak macam betul. Tapi rupanya patutnya akhir itulah dia makin lipat kali ganda kan. Jadi itulah cara kita berfikir, cara kita beribadat. Bila 10 akhir sebagaimana Nabi SAW sendiri ikat kain dan sebagainya, menandakan bersungguh-sungguh. Jadi kita jangan hilang fokus insya-Allah. Baik, kita baca ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل صدق الله. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 8 hingga 11. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi sebentar tadi ya, memimpin bacaan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya. Sama-sama kita ingin lihat kepada sambungan daripada peristiwa ataupun sifat tugas para malaikat yang dinyatakan pada ayat 7 yang kita lihat semalam. Semalam kita lihat bahawa para malaikat ini sentiasa memohon keampunan untuk orang-orang yang beriman. Ini adalah satu kabar gembira kepada kita di bulan Ramadan ini Ustaz ya, di mana bila kita terlibat dengan program-program menambah iman, Ijlis Bina Nu'min Sa'ah, sebagaimana kita duduk sebentar sekarang ini, tuan-tuan berada di rumah ya, dah share bersama di Facebook ataupun di YouTube masing-masing. Sebenarnya kita berada dalam majlis membina iman. Ada malaikat yang mendoakan, sentiasa mendoakan ya, wa yastaghfirun yang kita baca semalam ayat 7. Mereka itu sentiasa memohon keampunan kepada orang-orang yang beriman. Dan apakah doa mereka lagi pada ayat yang ke-8? Rabbana wa adkhilhum jannati adn. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka itu ke dalam syurga Aden, allati wa'tahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Ini adalah satu berita yang amat menggembirakan Ustaz ya. Bila dinyatakan di sini, ya Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam syurga Aden, dan dijanjikan ya, yang telah engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang soleh dari kalangan ibu bapa mereka, daripada pasangan mereka dan juga zuriat mereka. Dan ini adalah satu penerangan untuk kita ambil pelajaran bahawa sebenarnya dalam hidup kita Ustaz ya, kita perlu perjuangkan amal soleh, ajak keluarga kita. Dan kalau katakan bercakap tentang pasangan dan zuriat ini sama ada anak kita ataupun cucu kita, cicit kita, sampailah sampai ke bawah ya. Dan bercakap tentang soleh ini perlu kita perjuangkan. Maksudnya ialah mungkin bagi tuan-tuan ya, kita ajak kepada anak kita, dia mungkin balas dengan respon yang baik, ataupun dia kata oh sibuklah abah ya. Dan bila selepas kita pergi nanti ataupun dah jauh, dia teringat balik, oh ayah pernah ajak ya kepada dirinya, ataupun kita sebagai anak pernah ajak dengan mengajak abah, jom kita pergi solat contohnya, tapi abah kata oh sibuk dan sebagainya. Tapi satu masa dia ingat balik dengan amal soleh itu dan dilaksanakan, maka itu akan menemukan kita di syurga Aden di akhirat nanti. Dan lebih daripada itu, ulama bertafsir menyatakan bahawa, katakan begini Ustaz ya, katakan kita ni adalah anak, kita dah berada di syurga Aden. Syurga Aden ini adalah syurga yang tinggi ya. Kemudian ayah kita berada di bawah, pasangan kita berada di bawah syurga yang rendahlah, ataupun zuriat kita, cucu cicit kita di bawah, ataupun kita tak pernah jumpa pun.
Di akhirat nanti apakah yang Allah nyatakan ataupun dalam doa ini kita akan ditemukan Ustaz. Surah Tur nanti pun kita akan jumpa lagi ayat berkaitan dengan kaedah ini. Kita akan dijumpakan di mana? Syurga di bawah ke syurga di atas? Syurga di atas. Kerana Allah tidak akan mengurangkan balasan kepada orang-orang yang beriman, tapi menambah balasan itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah motivasi kepada saya, kepada tuan-tuan sekalian, bahawa kita perlu usahakan untuk amal soleh pada setiap masa. Mungkin kita sempat berjumpa dengan zuriat kita, cucu kita, mungkin tak sempat, tetapi itu perlu kita perjuangkan. Dan inilah semangat daripada surah Ghafir. Bila kita nakkan kita bertemu di akhirat nanti Ustaz, kita nak dapat keampunan, kita akan dibawakan dengan kisah rajulun mukmin dalam surah ini, di mana rajulun mukmin ini seorang pemuda yang beriman di dalam keluarga pemimpin Firaun, tetap berusaha kerana tahu bahawa iman amat penting untuk didoakan malaikat sehingga kan selamat di dunia sampailah ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung ayat yang ke-8 itu, innaka antal azizul hakim, Allah yang maha berkuasa, ya, menurut kepada As-Sa'di, ya, seorang ulama tafsir, dia menyatakan bahawa digunakan perkataan Al-Aziz di hujung itu kerana Allah lah yang berkuasa mengampuni dan menyingkirkan perkara yang perlu kita waspadai dan membawa kita kepada semua kebaikan. Ya, bila kita dah doa ini, doa daripada malaikat ini, kerana Allah lah yang berkuasa bawa kita jadi amal soleh Ustaz. Betul. Nak beramal, baca Quran, hari ni kita nak apa lagi Ustaz? Nak puasa, nak tarawih. Tarawih itu kalau katakan tak cukuplah tenaga Allah bekalkan, memang tak tahan Ustaz. Dia boleh dia boleh kalau mengantuk tu, imam tengah baca tu, kita dah melayang lah tu kan, mata tergoyang ke kiri ke kanan. Dan kita perlukan daripada Al-Aziz untuk membantu kita, ya, menjadi soleh. Dan yang keduanya adalah Al-Hakim, yang bijaksana. Allah yang bijaksana, Allah memberi tangguh kepada kita walaupun kita ada banyak kelemahan, tapi Allah beri tangguh kepada kita. Allah bijaksana, ya, Allah tak terus menghukum kita untuk kita sentiasa menambah amal soleh kita. Ayat yang ke-9 menerangkan tentang sambungan doa ini, waqihimus sayyiat, ya, dan peliharalah mereka daripada kejahatan, ya, kejahatan. Waman taqi sayyiati yauma idzin faqad rahimtah, ya, barang siapa yang terpelihara daripada keburukan-keburukan, dosa-dosa, maka sesungguhnya engkau telah memberi rahmat kepadanya. Zalika huwal fawzul azim, ini adalah satu kejayaan yang besar. Dan bercakap tentang terhindar daripada keburukan ini bukan mudah Ustaz, ya. Yeah. Kalau kita nak jaga diri kita sendiri sahaja, ia tidak mudah, tetapi kita perlukan bantuan daripada Allah dengan doa daripada malaikat. Itu yang kita perlukan. Dan nak jaga diri kita ini bukan jaga sekarang sahaja. Kita nak jaga diri kita, keluarga kita ketika kita masih hidup ataupun setelah kita pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula dengan orang-orang yang tidak beriman? Ayat 10 kita baca sekali lagi, menjelaskan bagaimana orang-orang yang kecewa bila sampai di akhirat nanti. Kerana apa? Kerana mereka tidak didoakan oleh para malaikat. Mereka tidak mencari keampunan dan taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 10 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, kita nak baca ayat ke-10. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang-orang yang beriman, jangan jadi orang-orang yang sebaliknya. Kerana sebagaimana bulan puasa ni, sebagaimana hadis Nabi sebut, barang siapa yang berpuasa ataupun mendirikan sembahyang bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan mengharapkan balasan bagi Allah, maka Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Semoga kita menguatkan diri kita, insya-Allah. Ayat yang ke-10 kita baca sekali lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbar min maqtikum anfusakum idh tud'auna ila
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada mereka hari kiamat diserukan, sesungguhnya kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri ketika kamu diseru untuk beriman lalu kamu mengingkarinya. Allah memberitahu kepada kita bagaimana hakikat di akhirat nanti Ustaz ya. Orang-orang yang kufur ini dia tak suka diri dia tak suka, benci betul saya pada diri saya dahulu, mengapa saya ni tidak menyahut kepada seruan untuk baca Quran contohnya, untuk saya solat pada awal waktu, saya benci pada diri saya. Itu perkataan pada orang-orang yang kufur, apatah lagi kalau diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Benci-benci mereka ini sebenarnya Allah kata maqtullah akbar, ya, kemurkaan Allah itu lebih besar lagi daripada kemurkaan mereka. Ada dua maksud kemurkaan mereka ini. Satu, kemurkaan mereka pada diri mereka. Satu lagi, kemurkaan mereka kepada orang-orang yang mengajak mereka kepada kekufuran. Ini adalah hakikat pada ayat yang ke-10 berbanding kalau kita banding dengan ayat 8 9 sebentar tadi, di mana orang-orang beriman dia ajak Ustaz ya, dia ajak ayahnya, kepada pasangannya, kepada zuriatnya untuk berbuat amal soleh. Dia adalah buat silap tapi dia akan ajak kepada perkara amal soleh, dan dia buat apa? Ayahnya, pasangannya, zuriatnya menjawab. Tak ada pula, tak apalah bang kan, ataupun tak apalah abah, saya sibuk tak sempat nak sembahyang tarawih. Saya sibuk nak baca Quran. Dia tak cakap begitu. Orang yang soleh ini dia akan respon dengan baik berbanding dengan orang-orang yang kufur dengan nikmat dipanggil kepada iman seperti mana dalam ayat yang ke-10. Ini pelajaran penting. Pelajaran penting untuk kita, jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Apa maksud kufur? Tidak bersyukur dengan panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui pasangan kita, melalui ayah kita, melalui kawan ataupun adik-beradik kita. Ya, bila ada saja Ustaz ya, jom kita pergi sembahyang tarawih, jom kita sembahyang Zuhur, jom kita baca Quran time. Semua itu perlu disyukuri. Saya ada seorang puan ni, dia kata dia dah beritahu pada anak dia kata, mak, bukannya program tu sahaja yang penting untuk kita tengok. Dia nak ajak pada Quran time lah kan. Saya kata tak apalah puan, tak nak tengok Quran time tak apa, tapi anak mesti diajak kepada program Quran. Tak nak Quran time, program lain. Dia kata rupanya anaknya bukan sekadar Quran time, program lain pun dia tak nak ikut sekali pasal sibuk. Kita doakan. Jangan kita pula menyumpah seranah kepada anak ataupun kepada pasangan. Kita doakan, kerana ini kaedah daripada malaikat, mendoakan keampunan, mendoakan agar tetap beramal soleh, diberikan ganjaran yang setimpal bila sampai di akhirat nanti. Ayat yang ke-11, apakah respon daripada orang yang kufur? Sekali lagi ya, dia kata apa? Rabbana amattana, ayat yang ke-11. Ya Allah, wahai Tuhan kami ni engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Fa'tarafna, lalu kami telah mengakui dosa kami. Fahal ila khuruji min sabil, maka adakah untuk keluar daripada jalan ini? 2 kali Ustaz ya. Kita ni hidup 2 kali, mati 2 kali. Bila mati 2 kali, satu waktu kita di alam roh dahulu, kita nak pergi ke alam dunia ini mati kan, kita tak hidup lah. Lepas tu kita itu mati pertama, dan kemudian kita daripada alam dunia ini kita akan mati sekali lagi, itu mati kedua. Dan bilakah kita hidup 2 kali? Hidup yang pertama adalah hidup di sini ya, hidup di sini, dan hidup yang kedua adalah apabila kita diizinkan bila berada di hari akhirat nanti, itu adalah hidup yang kedua. Jadi bila orang-orang yang kufur ini sudah sampai ke hidup yang kedua, dah tak ada, dah mati dah ya, mati akan disembelih, maka menurut Imam Baghawi, maka yang ada hanyalah kehidupan. Maka pada waktu itu apa yang berlaku Ustaz ya? 2 kali dah hidup, 2 kali dah mati. Dia cakap pada Allah, ya Allah, kami iktiraflah, memanglah kami ni berdosa ya Allah, boleh tak bagi kali ketiga? Boleh tak jalan keluar daripada dunia ini? Ini adalah perkataan yang dirakamkan oleh Allah SWT pada suatu hari nanti, yang harapnya bukan kita yang akan menyatakan perkara ini, kerana tidak mengambil kesempatan hidup di dunia ini untuk memohon keampunan dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu khafia, maksudnya tersembunyi. 34 kali disebut di dalam Al-Quran, dan perkataan inilah yang kita akan tengok bersama ya. Khafia ini adalah sesuatu yang disembunyikan,
dan kita tidak mahu, ya, kita tidak mahu apabila kita sampai di satu hari nanti kita tidak mampu lagi untuk keluar, tetapi kita harapkan kita dapat mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Syahr Ramadan, bulan Ramadan ialah bulan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi hudan linnas, petunjuk kepada seluruh manusia. Inilah petikan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 185 menceritakan tentang bagaimana mulianya Ramadan kerana diturunkan Al-Quran. Maka insya-Allah kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita menjadi ahlul Quran, menjadi hamilul Quran, menjadi orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita menjadi berakhlak dengan akhlak Al-Quran sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Akhlak Al-Quran macam mana? Tengok Rasulullah. Dan Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Baiklah sahabat-sahabat, terima kasih semua kerana terus setia istiqamah dalam My Quran Time, baca faham amal. Moga-moga sahabat-sahabat kita semua terus diberikan kekuatan dan kemuliaan daripada Al-Quran insya-Allah. Baik, kita dah tengok tajwid sedikit sebelum nak sambung bahagian kedua, separuh yang kedua surah Ghafir. Kita lihat slide kita. La maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum. Sempurnakan bacaan qalqalah pada huruf qaf. Ada dua qalqalah di sini pada huruf qaf. Yang pertama la maqtullahi akbaru, kemudian mimma qatikum. Kedua-duanya adalah huruf qaf yang mati sebelumnya berbaris di atas. La maqtullahi akbaru mimma qatikum. La maqtullahi akbaru mimma qatikum. Huruf qaf. La maq tak boleh kita baca lama ke tu lama ke. Kalau ke dia tak jadi qaf, dia nipis. Qaf itu tebal. Walaupun di sini adalah qalqalah yang sughra, qalqalah yang paling rendah sekali tingkatannya. Lama qa, tapi qaf itu huruf yang tebal, maka bunyinya juga bunyi tebal. Lama qatullahi akbaru mimma qatikum anfusakum. Itu adalah contoh daripada qalqalah sughra pada huruf qaf. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi bersama untuk kita belajar pada hari ini qalqalah Ustaz ya. Ada surah dan ada kubra. Ada kubra ataupun akbar ya. Itu qalqalah yang kita boleh belajar dan kita boleh baca bersama, kita amalkan dalam halaman 468 pada hari ini. Kita ingin menyambung kepada ayat 12 hingga 16, mengapa ya, bagaimana Allah menyatakan tentang ciri orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu taala. Kita nak memahami, satu, bila kita mengulang perkataan kufur di dalam al-Quran ini adalah merujuk kepada orang yang kafir kepada Allah di kalangan orang bukan Islam.
Tetapi dalam masa yang sama, bila kita tadabbur ini ya pada bulan Ramadan ini, pada bulan-bulan seterusnya, kita ingin ambil pelajaran apakah psikologi, apakah cara berfikir orang-orang yang kufur ini, yang kita doa pada Allah SWT jangan sampai ianya masuk ke dalam diri kita. Sebagaimana dalam ayat yang ke-11 kita sudah belajar sebentar tadi, bahawa sudah diberikan peluang 2 kali mati dan 2 kali hidup, tetapi masih lagi memerlukan peluang yang ketiga. Maksudnya apa? Bertangguh dalam nak berbuat amal soleh dan cuba memberi alasan. Apalagikah sebab seseorang itu tidak mahu menyambut seruan daripada Al-Quran, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 12 hingga 16 kita teruskan bacaan bersama Ustaz Tirmizi. Baik, insya-Allah kita sambung pada ayat yang ke-12 hingga 16 surah Ghafir ayat 468 untuk sama-sama jadikan panduan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi kita berada dalam Ramadan Al-Mubarak, kita memerlukan motivasi, semangat yang kuat untuk kita meneruskan perjuangan kita, insya-Allah. Moga-moga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar taat di bulan Ramadan, bukan sekadar menjadi hamba Ramadan. Baik, kita baca ayat 12 hingga 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum bi'annahu idza du'iya Allahu wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Sadaqallah. Surah Nazim, gitulah bacaan ayat 12 hingga 16. Sama-sama kita menyambung kepada bagaimana Allah membongkar kepada psikologi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita mohon Allah jauhkan kita. Zalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdahu kafartum, ya, iaitu mengapa jadi begitu, mengapa mereka sampai minta peluang yang ketiga, minta tolong keluar daripada azab yang ada. Kerana zalikum bi annahu, kerana mereka itu apabila diajak kepada mengeksakan Allah, maka mereka mengkufurkannya, ya, mereka tidak bersyukur pada mesej yang dibawakan. Maksudnya kufur kepada rasul, kufur itu maksudnya tidak bersyukur, ya, tidak bersyukur pada rasul yang hadir ataupun tidak bersyukur dengan risalah yang hadir, iaitu daripada Al-Quran. Ini yang kita belajar. Ini yang kita belajar bila kita baca, kita cuba memahami Al-Quran ini adalah tanda bahawa kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyambung pada ayat 12, wa in yushrak bihi tu'minu. Bila diajak untuk perkara-perkara menyekutukan Allah, kamu beriman. Fal hukmu lillahil aliyil kabir. Diberikan penekanan di sini, sebenarnya segala keputusan adalah daripada Allah yang amat tinggi, yang amat besar. Ya, maksudnya tidak ada yang lebih tinggi daripada kamu, tidak ada yang lebih besar daripada kamu, yang sombong, yang memberikan macam-macam alasan
yang memberikan macam-macam kata, maksudnya saya ni pangkat ustaz ya, saya ni pangkat tinggi, itu sebabnya saya ni tak boleh nak baca Quran, nak ikut pada idea daripada Nabi Muhammad contohnya, ataupun saya ni dah belajar dekat master PhD dekat universiti terkenal, jadi saya ni tak sesuailah pakai idea-idea 1400 tahun yang lepas. Itu adalah perkataan-perkataan sombong yang sebenarnya pada ayat 12 fal hukmu lillahil aliyil kabir, iaitu sebenarnya keputusan yang benar daripada Allah, Allah yang maha tinggi. Kita semua tuan-tuan, kita adalah makhluk yang serba hina, yang rendah, yang perlu bersujud dan merendah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 13 Allah menyatakan Allah lah, dialah yang menunjukkan, memperlihatkan kebesaran-kebesarannya dan menurunkan untuk kamu daripada langit rezeki. Nak cerita rezeki daripada langit ustaz ya. Kalau ada orang tanya, saya ni nak cari rezeki. Cari rezeki memanglah kita berusaha, bekerja, berbisnes, tetapi hasilnya itu datang daripada atas. Daripada atas. Jadi ada orang yang dia tak bekerja pun tapi jadi kaya. Pasal rupa-rupanya rezeki daripada atas menyatakan bahawa kamu dapat harta pusaka. Kaya dia. Ya. Tak kerja pun. Tak kerja pun, ya. Pasal apa? Pasal rezeki ini adalah milik, ya, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh bagi luas, bagi sempit, tetapi perlu kita faham wama yatadhakkaru illa man yunib, ya, semua perkara ini kebesaran-kebesaran Allah tentang rezeki ini bagi orang-orang yang nak kembali kepada Allah. Dia akan ambil peringatan daripada matahari, daripada bulan, daripada al-Quran yang diturunkan, selain daripada unsur rezeki. Ya, bila dia dapat duit, masuk gaji ustaz, dia rasa Allah kan, kalau ikutkan saya ni ya Allah ibadahnya tak konsisten sangat, tapi Allah bagi gaji konsisten. Contohnya, saya ni beramal pada Ramadan taklah banyak sangat, tapi Allah tetap bagi saya berbuka puasa sedap. Contohnya kan. Jadi perkara-perkara itu perkataan orang yang yunib, ya, mereka yang ada inabah, yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu taala, hatinya itu amat lembut untuk mengambil pelajaran. Tapi bagi hati yang tidak inabah, yang tak kembali pada Allah, dia cakap apa ustaz? Dia kata susah betul lah tahun 2022 ni kan. Rezeki susah, ataupun nak cari gaji susah, bisnes susah. Ya, 2023 ni macam mana pula? Dia amat merengus, apa istilahnya, banyak komen, marah sana marah sini, tetapi rupa-rupanya dia terlupa bahawa sumber rezeki itu bukanlah daripada manusia, tetapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya apa tuan-tuan? Kita dah belajar sebelum ini dalam surah Az-Zumar. Orang yang yunib, orang yang ada inabah ini, dia tak putus asa daripada rahmat Allah. Tidak putus asa daripada rahmat Allah. Tapi orang yang tidak kembali pada Allah, dia mudah putus asa ustaz. Bila dia israfu kan, bila dia dah melampau, katakan ada bisnes tak jadi, ada sesuatu projek dia tak jadi, dia akan kecewa dan dia akan putus asa daripada rahmat Allah. Itu tandanya seseorang itu mula mengambil ciri-ciri orang-orang yang kufur. Ayat 14 menerangkan bagaimana untuk kita ini kembali pada Allah. Kita baca ayat 14 sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Ini adalah sama seperti apa yang ada dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 yang kita baca sebelum ini. Kita baca bersama ayat 14. Silakan Ustaz. Baik, kita baca ayat ke-14 yang menuntut kepada kita benar-benar dalam ibadat untuk melakukan perkara sedemikian. Ayat ke-14 insya-Allah Ustaz Fazrul akan berikan lagi tadabburnya supaya ibadat kita benar-benar fokus dan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fad'ullaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maka sembahlah, bermohonlah kepada Allah dengan tulus ikhlas kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Ayat ini pendek saja ustaz ya, tetapi ayat ini amat penting. Ia telah dijelaskan juga dalam surah Az-Zumar sebelum ini tentang istilah mukhlisina lahuddin, ya, iaitu kita bermohon kepada Allah, ya, kita beribadah pada Allah mestilah dengan penuh keikhlasan, ya, penuh kebersihan, ya, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala pada agama ini. Kita beragama ustaz ya, kita berdoa, kita puasa, kita solat,
tetapi dia Allah highlightkan di sini adalah mukhlisina lahuddin. Apa maksudnya? Agama ini dia bukan sekadar perkara fizikal. Kita solat, kita puasa, bukan sekadar itu, tetapi dia perlu dijiwai daripada dalam. Bila kita solat, kesan mukhlisin itu dia menukar akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Kita selalu berendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merendah diri di luar solat dengan peraturan yang Allah berikan. Itu tanda orang yang mukhlisin lahuddin. Puasa contohnya, kita berpuasa, kalau luaran kita makan minum kita lapar lah Ustaz kan, tetapi bila mukhlisin lahuddin pada agama, pada unsur puasa ini, apa contohnya? Ialah kita merasai keperitan orang-orang yang miskin. Kita rasakan bahawa ya Allah, saya nak bantu kepada ahli keluarga saya ya Allah, kepada orang di sekitar saya ya Allah. Saya tak mungkin saya berpuasa, beli macam-macam dekat bazar Ramadan, dan lepas itu kita abaikan orang-orang yang memerlukan bantuan daripada kita. Itu tidak mukhlis, tidak betul-betul mengikhlaskan diri kepada Allah SWT. Kerana apa? Kerana agama ini bukan untuk melambangkan kita ni hebat, tetapi beragama ini adalah untuk kita makin ikhlas, makin tunduk kepada Allah SWT. Ini diperlukan. Pasal apa? Pasal kalau tidak mukhlisina lahuddin, kesannya ialah orang-orang kafir pun beragama Ustaz, ya, beragama, dia pun sembahyang juga, dia pun ada intermittent fasting, ya, dia nak puasa tu pasal nak jadi kurus contohnya. Tapi dia apa? Aku kisah dengan orang miskin dan sebagainya. Dan orang-orang kafir amat benci kepada orang Islam yang mengikhlaskan agamanya. Maksudnya apa? Maksudnya kita bila nampak bahawa dengan puasa saya tahan diri daripada perkara yang halal, ya, makan minum, saya juga akan menahan diri daripada perkara yang haram, ya, perkara rasuah ke, menipu ke, apa ke, barulah itu mukhlisina lahuddin, sehingga saya akan bangkit menegur kepada unsur-unsur tidak baik di dalam masyarakat. Dan ini dibenci oleh siapa? Oleh orang kafir. Orang kafir tidak suka apabila kita beragama dengan agama yang sebenar-benarnya. Sembahyang tak ada masalah, ya, nak berpuasa tak ada masalah, tapi kalau katakan menegur kepada kartel contohnya, kepada bisnes-bisnes yang monopoli contohnya, dia tak suka. Pasal orang yang solat ini, yang mukhlis ini, yang ikhlas ini, dia tidak akan duduk diam, dia akan bangkit dan akan menegur agar seluruh urusan di dalam kehidupan kita ini mukhlis hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 14 ini adalah amat berharga, terutama kita pada bulan puasa lah Ustaz, ya. Pasal bulan puasa ni kita tak nampak kan, puasa ni kalau semalam kita bincang dengan Ustaz Tan, boleh je sambil duduk-duduk puasa, macam puasa buat-buat letih, tapi lepas tu pergi ke belakang kan, ambil apa? Plastik hitam. Plastik hitam kan, nak menunjukkan apa? Boleh je nampak macam puasa, tapi itu bukan mukhlisina lahuddin, bukan sekadar itu, tetapi kita ikhlas, betul-betul bersihkan cara hidup kita. Kita ubah satu Ramadan kita dengan 27 Ramadan kita sama Ustaz. Maksudnya beribadah, ya. Kerana apa? Kita doakan agar janganlah sampai awal Ramadan 10 hari ini masjid penuh, 10 hari itu tak berapa nak muncul, dan akhirnya bila Syawal tu habis dah solat berjemaah. Kita tak nak, kerana itu bukannya ikhlas pada Allah. Itu buat kerana Ustaz cakap tadi, beribadah kerana Ramadan. Itu kita tak nak, kita minta Allah jauhkan daripada kita umat Islam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan pada ayat 15, Rafi'ud darajat dzul arsy yulqir ruh, ya, Allah menurunkan ruh. Ada beberapa maksud, tapi salah satu maksud yang tepat adalah ruh ini merujuk pada wahyu. Allah berikan wahyu daripada perintahnya kepada siapa yang dikehendaki daripada hamba-Nya, liyunzira yaumat talaq, untuk memberi peringatan pada hari pertemuan. Apa hari pertemuan? Hari akhirat nanti kita akan bertemu siapa Ustaz? Kita bertemu dengan keturunan kita, tapi yang lebih berharga bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan pada waktu itu yaumahum barizun, mereka akan bangkit. Allah tidak tersembunyi sedikit pun daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, segala amal kita, segala apa yang kita buat. Dan bila perkara ini kita jiwai, ia membina integriti di tempat kerja, dalam hidup kita. Dan inilah yang kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kepada masyarakat di dunia ini kembali semula kepada nilai yang hilang, iaitu nilai integriti, nilai amanah, yang perlu kita sama-sama doakan ia terbina dalam keluarga kita. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita memelihara keturunan
yang tergolong dalam kalangan orang yang soleh, ya, kita nak pelihara keturunan kita agar tergolong dalam kalangan orang yang soleh. Yang pertama. Yang kedua, kita pasakkan tauhid dan tidak menandingi Allah dengan sesuatu yang lain. Yang ketiga, kita ikhlas berdoa dan amalan ibadah kita hanya kepada Allah, bukan kerana Ramadan, bukan kerana mak mertua, bapa mertua, bukan kerana manusia, walaupun tidak disukai oleh orang-orang lain. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kurniakanlah keikhlasan dalam ibadat-ibadat kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah keikhlasan dalam ibadat kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sifat riya, ya Allah. Bersihkanlah hati kami daripada sifat munafik, ya Allah. Amalan kami daripada sifat riya, ya Allah. Lidah kami daripada berdusta, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila kekuatan kepada kami untuk kami beramal saleh di bulan Ramadan sehingga ke akhir Ramadan ini, ya Allah. Pertemukanlah kepada kami Lailatul Qadar, ya Allah. Berilah rezeki kepada kami untuk beribadat pada malam tersebut, ya Allah. Janganlah kau kurangkan pahala untuk kami, ya Allah. Engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu, ya Allah. Ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ard, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah. Peliharakanlah kami daripada azab neraka, ya Allah. Selamatkanlah kami daripada kemurkaan-Mu, ya Allah. Senaraikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang berjaya dimerdekakan daripada api neraka, ya Allah. Amin, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada bulan Ramadan al-Mubarak ini, tuan-tuan. Benar-benar kita perlu menggunakan masa ini untuk kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, tolong ya Allah untuk bantu keluarga kami untuk bersama di syurga Aden. Dan inilah yang kita ingin perjuangkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang untuk tuan-tuan menyumbang, harapnya dengan sumbangan tuan-tuan banyak program yang akhirnya memberi kesan kepada keluarga kita di mana jua di seluruh dunia, dan kita doakan mereka semua beramal soleh. Sedap berbuka dengan ais kepal, solat tarawih, hidupkan Ramadan, ajak keluarga, kuat beramal. Itulah rahsia berjaya di sisi Tuhan. Teruskan bersama My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat